Alamiah. Dia nak hantar Kasih buat umrah. Ya, Mami kenapa emosi macam ni? Bukan. Salah tu. Ya, Mami kena terkejut dan sedih. Astaghfirullahaladzim. Ya, Mami biar betul. Ya, Mami tak boleh. Biar betul, Ya, Mami. Betul. Maimun bagi tahu Mami tadi. Tijah bagi tahu dia. Betul. Dia nak hantar Kasih buat umrah. Jumpa ustaz kat sana. Tak boleh. Tak boleh. Okey, Mami kena tolong Cha. Okey, sekarang ni Mami kena cek bila Kasih pergi. Sebab Cha kena pergi dulu sebelum Kasih. Kena macam tu. Macam tu pula. Mana boleh? Nak pergi sana ingat murah ke? Mami tak ada duit lah nak bawa Cha pergi sana. Tak boleh. Cha kena pergi dulu ya, Mami. Supaya ustaz tengok Cha waktu tu. Mana tahu terbuka hati dia terima Cha. Itu baru betul. Ke situ pula niat dia. Mami. Mami tengok muka Cha. Ya. Apalah sangat duit kecil-kecil Mami tu. Jika nak dibandingkan dengan kebahagiaan Cha. Mami tak kesian ke? Kesian. Tengoklah macam mana. Fikir dululah. I believe on you. I trust you can do this. Mami. Okey. Kita kembali. Kebahagiaanmu, impianku. Menarik. Saya suka sebenarnya topik. Betul. Sebab ini sebenarnya kita boleh kaitkan dengan keadaan kita. Kadang-kadang ada orang katakan kebahagiaanmu dia jadi macam iri hati. Kita nak tiru sebiji kehidupan orang. Tetapi ada banyak kekangan sebenarnya dari segi pendidikan, latar belakang keluarga kita. Kalau kita menginspirasikan, saya rasa tak ada masalah. Itu awak. Saya ada sudut lain pula. Di mana kebahagiaan impianku pula adalah di mana adakah kita seolah-olah tidak bersyukur dengan diri kita sendiri sehingga menjadikan kebahagiaan orang lain impian kita. Dan kemudian ada timbul pula rasa-rasa iri hati dan sebagainya. Tak apa, hari ini kita ada 3 orang yang ini semua boleh berkongsi. Ada pengalaman, boleh bercakap. Okey, jom kita kenalkan. Kita bersama dengan Nabila Razali, kita bersama dengan Ki Razali dan juga perundi motivasi kita untuk hari ini, Encik Ahmad Fadli Aziz. Okey. Ni adik-beradik ya? Ci Razali, Nabila Razali. Nabila. Dia dapat muzik tu daripada saya lah sebenarnya. Wow. Okey, yang ini tak apa. Saya rasa saya nak simpan je Fazli dulu. Tapi mungkin kita tanya Nabila dululah kan. Kalau Nabila, kita tengok tentang kebahagiaanmu, impianku. Okey, pernah tak mengalami situasi ini? Mungkin kita dulu kan, kita tengok orang lain, kalau bestnya, kalau jadi macam tu. Kalau. Seronoknya. Betul. Saudara tu pernah lah. Macam Bella dulu, sebelum Bella masuk industri, kita nak jadi bestnya, jadi famous. Bestnya pergi mana-mana orang kenal, ambil gambar kan. Siapa tak nak? Jadi Bella jadikan tu satu contoh yang okey, satu hari nanti aku pun boleh jadi macam tu juga. Dan Bella berusaha keras untuk ke arah itu. Tapi tidaklah Bella melanggar apa orang kata, apa-apa etika, batas. Etika kan. Kita ikut jalan yang betul. Macam contoh Bella nak jadi penyanyi, Bella masuk satu platform reality show kan. Di mana Bella masuk, okey Bella audition, okey tak lepas. Okey try lagi yang lain. So itu kira contoh yang paling mudah lah untuk Bella share dekat penonton semua, yang kita boleh jadikan contoh supaya inspirasi lah untuk kita bangun, untuk kita improvekan diri kita sendiri. Tapi macam sekarang, apa yang Bella boleh katakan dengan teknologi masa kini, ada social media sana sini dengan perkongsian daripada ramai orang, daripada influencers, daripada semua orang lah. Jadi semua orang share, dia pergi bercuti sana sini, beli barang sana sini kan. Jadi untuk orang yang tidak berkemampuan ataupun yang apa orang kata kurang dia punya sources dia tu, dia pun rasa macam nak jugalah, tak apalah berhutang pun, janji dapat rasa, janji dapat jadi macam tu. Itu Bella rasa dah melanggar etika tadi tu. Etika tu lah. Jadi kena cari jalan yang betul lah untuk kita capai apa yang kita nak. Inspirasi tu ya, tapi betul. Tapi saya setuju, ini kita kaitkan balik dengan apa yang Fahrin cakap, yang mana kita kena bersyukur dan kita kena ukur baju di badan sendiri. Kalau kita mampu dengan cara yang begitu, kita teruskan. Macam Ci, tadi kita dah kongsikan dari kerjaya, macam Uyaina menang. Semua orang nak menang. Semua orang mengimpikan satu kata pengiktirafan. Dulu saya nak jadi macam Ci. Tak dapat. Alhamdulillah, kita pengacara juga sebenarnya, berlakon juga. Pernah atau tidak Ci rasa macam it's okay, itu cara diorang, cara awak lain?
Yes, betul. Saya rasa macam mana pun kita tengok orang, macam mana kita nak jadi macam orang tu, kita tetap kena letak identiti kita, kita punya pendirian, kita punya pemahaman tentang siapa diri kita. And then kita punya sukses tu akan ada level-level yang berbeza. Of course, kita akan iri hati ataupun macam, hebat dia ni. Jangan negatifkan. Okey. Positifkan, I can do like that or better. Macam Farin cakap nak jadi penyanyi, tapi sekarang tak, dia dah wanita hari ni berapa tahun. Pula, dia balikkan kita pula. Bagi balik lah. Berapa tahun? Kan? Betul. It's like everyone punya sukses and everyone punya bahagia tu. Yes, ukur baju di badan sendiri, tapi kadang-kadang benda yang kita tak boleh buat tu kena push juga. Tapi janganlah terlalu macam, okey, saya nak jadi astronaut tahun depan. Tak boleh. Okey, itu tak logik. Kena realistik lah. Betul. Mungkin nak masuk program Space and Experience Anti-Gravity around Malaysia ke, in a space punya museum ke, science center, mungkin. But the dream tu, kalau impian kita tu, realistik kan, benda yang kita tak boleh dapat, kita happy untuk orang yang dapat. Dan juga kena orang kata seiring dengan usaha kita. Yes, tepat sekali, betul. usaha, disiplin. Betul. Okey, Cik Fazli, ini yang menarik. Kan saya dekat mereka dua ada jawapan-jawapan yang sangat bernas yang merangkumi kedua-dua bahagian tadi yang kita sebutkan daripada awal. Bahagiamu, impianku. Menjadi inspirasi, boleh menjadi suatu yang iri hati. Betul. Boleh Cik Fazli uraikan. Soalan yang paling payah dia bagi kan. Ujung-ujung saya dapat macam tu. Okey, terima kasih Farin dan juga Fatin, Nabila Razali, Ki Razali, Fazli Razali lah. Bercakap pasal bahagia ni sebenarnya ada dua bahagian, dua jenis. Iaitu disebut sebagai hedonia dan yang kedua adalah eudaimonia. Ataupun dalam bahasa mudah, pleasure dan juga meaning. Sebenarnya bila kita bahagia, dia sebenarnya saya setuju bila Ki sebut tadi. Sebenarnya kita kena kenal apa yang membahagiakan kita. Kita sendiri kena tahu dengan jelas. Dia bukan saja bahagia atau apa yang streskan kita. Kita kena tahu dengan jelas sebab stres orang tak sama. Contoh, Farin stres tak bila jam? Of course, saya sangat-sangat. Sangat stres. Berapa skala 1 hingga 10? Saya paling tak suka 8. 8 jam. Fatin? Masalahnya rumah dia 500 meter. Saya kalau jam kat highway jalan saya kaki tak pun suka. jam. Kalau saya suka sebab itu adalah me time untuk saya. Okey. Lain macam. Keadaan yang sama, reaksi berbeza. Betul. Dia tak semua sama. Sama juga bahagia. Ada orang bahagia dengan apa? Ini dari segi pleasure lah. Maknanya dari segi hedonia kan. Pleasure, dia suka self-care. Dia bahagia bila contoh pergi spa, orang urut, orang bau wangi kan, urut tenang pasal muzik tenang kan, lepas tu terlelap kan. Ada orang tak, dia tenang apa? Bila dia bahagia apa? Bila mendapat main badminton, dia rasa seronok, dia rasa best kan. So setiap orang berbeza. Sebab itu sebenarnya bila kita bercerita tentang mencari kebahagiaan, pertama kalau kita cakap pasal diri sendiri dulu, jangan ukur bahagia dengan ukuran orang lain. Dia tak sama. Ada orang kata, bahagianya pergi dapat bercuti bersama keluarga ataupun bercuti berdua bersama pasangan di tepi pantai. Ada orang dia buat benda yang sama, dia kata tak bahagia sangat. Allah, serabutlah, panaslah. Betul. Kan? Yang bahagia tu bila tengok gambar, bahagianya tengok gambar tu kan. Sebab bila ambil gambar tu nampak dah cantik, tapi kesusahan tu dia tak tahu. Kan? So pada saya, sebab tu kita sebenarnya kena mencari kebahagiaan kita sendiri terlebih dahulu untuk kita rasa bahagia, seronok. Itu satu, sebab bahagia ni boleh datang dalam bentuk rangsangan. Macam tadilah, self-care, kita buat sesuatu yang kita seronok. Tapi yang kedua, bahagia ni boleh datang dengan makna. Meaning, makna sesuatu kan. Kadang-kadang ada orang buat kerja tu bukan senang. Contohlah ada sahabat kita namanya, saya suka bagi contoh ni, Nadir An-Nuri. Duduk di Gaza sebelum ini kan. Saya kata, kalau kita duduk di Malaysia lah, orang offer gaji 5,000 di Malaysia, 50,000 dekat Gaza, mana nak? 5,000 dah cukup. 5,000 dah cukup kat Malaysia kan? Kan boleh letup-letup tu kan. Kenapa ada orang sanggup, walaupun tak dapat pun 50,000 duduk di Gaza? Kerana dia rasa kerja dia sangat bermakna. Kepuasan. Dan dia bahagia. Ya. Walaupun bukan senang. Kan? Bukannya senang bunyi roket dan sebagainya, tapi nak cerita itulah kebahagiaan yang perlu kita cari, yang sebenarnya lebih bermakna apa dia? Makna kehidupan kita. Sebab tu kadang-kadang dia sebenarnya kan seronok, antara bahagia dari segi psikologi ni apa, bila kita beri sesuatu pada orang, sedekah, kita rasa bahagia. Kan? So sebenarnya banyak research yang menunjukkan bila kita banyak memberi ni, umurnya lebih panjang. Tapi ada juga orang bahagia dengan menerima pun ada juga. Dia bahagia menerima ni bahagia. Makna itulah. Tapi tempohnya berapa lama? Betul. Macam betul juga macam saya Cik Fazli kan, memang orang nampak saya ni kan, tapi sebagai satu-satunya lelaki di kalangan wanita di wanitanya memang susah sebenarnya macam konsultasi. Okey. Kita nak bacakan komen tapi panjang sikitlah Okey, silakan. Lida Nurlida tentang apa yang kita selalu bicarakan, bahagiamu impianku. Contoh simple bagi saya sebagai seorang isteri, impian saya moga suami saya sentiasa bahagia dan selesa dengan dekor yang saya lakukan di setiap ruang di dalam rumah, dan moga dirimu terus bahagia di sampingku. Impian terhadap anak-anak pula tidaklah saya letakkan ianya terlalu tinggi bimbang menjadi beban buat mereka. Jika kita mengharapkan sesuatu yang melebihi kemampuan mereka, cukup sekadar mereka
mereka berjaya di dalam bidang yang dipilih. Rezeki selebihnya kita doa kepada Allah Ta'ala, syukur seadanya. Maksudnya dia tak ada letakkan ekspektasi apa-apa pun. Saya suka. Suka. Saya pun suka juga. Betul juga. Dan berbalik kepada diri sendiri. Betul. Okey, Nabila. Sebenarnya cukup menarik apabila setiap daripada jawapan tadi, kalau saya lihat sebenarnya kan, orang mengimpikan kehidupan orang lain. Tetapi dia nak nampak yang cantik. Dia tak tahu cabaran-cabaran tu. Bella sendiri dah lama dalam industri, dan kalau dulu, dulu mengimpikan bestnya jadi popular. Betul. Tapi bila dah jadi, baru tahu cabarannya. Betul, Itu tidak kalau mudah. orang lain diletakkan di tempat kita, belum tentu mereka mampu. Betul. Jadi ini pesanan pada mereka yang mengimpikan kehidupan orang lain. Betul. Itulah waktu dulu kita angan-angan kan sampai tidur tu, okey nanti dah ni nak buat apa, nak beli apa. Okey, sekarang bila dah berada di tempat itu, dia ada tempoh dia yang kita rasa macam yes, dah dapat. Alhamdulillah kan, dah okey, dah bersyukur dah dengan apa yang ada. Tapi dia jadi tak puas tau. Dan saya sendiri sejenis yang overachiever sikit. Jadi saya tengok orang ni dapat ni, kenapa saya tak dapat? Okey, ni dapat ni, kenapa saya tak dapat? Saya ada perasaan yang insya-Allah tidaklah sampai di hati. Cuma Di envy lah, motivasi untuk saya. Saya rasa macam kalau dia boleh, kenapa kita tak boleh? Kita sama je, sifat kita sama macam dia, pekerjaan kita sama, kenapa kita tak boleh dapat kan? Tapi at one point tu, Bella sendiri rasa yang kalau kita kejar, kita takkan dapat. Dan kalau kita dapat pun, what's next? Kan? Jadi Bella dah start mula untuk apa orang kata, rasa bersyukur tu. Kita cakap, Maknanya dulu tak bersyukur lah. boleh cakap lah, dulu tu kira kurang lah sikit makna, bersyukur. kurang sebab kita penghayatan. rasa macam, tak boleh. Dia dapat, kita nak kena ada faham. juga. So macam sekarang ni, Bella lebih kepada redha bersyukur, tapi tidaklah bersyukur tu sampai kita tak berusaha. Kita masih lagi berusaha, cuma ukur baju duit badan sendirilah. So Bella tidaklah macam meletakkan kalau dia ni boleh dapat, Bella pun boleh dapat. Sedangkan kita tak tengok kemampuan dia dan kemampuan kita berbeza. Jadi selepas ada sifat bersyukur tu, dan sedar diri, sedar ruang semua, alhamdulillah Bella lebih happy. Bella lebih tenang tu. Kalau kita nak bekerja pun kita tak terkejar-kejar, kita tidak mengejar sesuatu benda yang kita tak pasti pun kita boleh dapat. Nanti tunggu umur 40 nanti lagi tenang. InsyaAllah. Macam tenang. Tenang betul. Nasihat daripada orang 40 kan. Cik okey tak? Okey. Tapi betul ada kebenaran dia. Tenang tu lebih. Sebab kita lebih memahami diri kita. Betul. Kita lebih biarkan elemen-elemen luar memberi kesan-kesan yang negatif. Tapi betul ke kalau orang cakap kalau kita nak berjaya ni, kita kena dekatkan diri dengan mereka yang berjaya. Maksudnya keadaan ataupun pemikiran kita pun sama. Seiring. Ya, saya rasa benda tu ada kebenaran dia juga. Sebab kalau kita associate diri kita dengan orang-orang yang sentiasa cakap pasal how to improve, macam mana nak bawa diri ke depan. Saya rasa ya. Okey, tapi soalan yang mungkin mencabar sikit, ramai orang yang percaya pada perkara yang katakanlah kita duduk dengan orang berjaya, tapi ada kalanya mereka rasa tertekan pula bila mereka di situ, orang tu boleh, aku nak masuk, tapi sebenarnya dia tak pandai menyesuaikan diri, akhirnya memudaratkan diri dia pula. Tapi sebenarnya kelompok tu wujud pun daripada usaha dia orang daripada awal lah. Tiba-tiba keadaan yang bawa dia orang ke situ. Tak adanya macam kita tiba nak, okeylah kita pergi lepak lah dengan grup yang bawa motor-motor Harley ni semua. Tiba-tiba. Dia orang memang dah ada motor Harley, tiba-tiba dia orang dah memang sekali dah. So that means usaha sebelum tu dah bawa dia orang ke situ. Betul. Tapi kita boleh duduk untuk dapat inspiration how to bawa jadi macam dia orang. Betul, sebab tadi kan kita macam bahagia, kita teringin nak memiliki kebahagiaan yang begitu, jadi kita kena dekatkan supaya kita dapatlah antara tips, inspirasi. Tapi sebagai orang lama, saya nak tambah sikit. Jangan orang lama. Tak apa, boleh. Kita orang lama Orang lama ni sebenarnya berpengalaman. Tapi kan tepat. Okey. Kita dah melalui generasi berbeza tau sebenarnya, daripada zaman media cetak dan sekarang ni dah kepada micro social media dan sebagainya kan. Pengaruh media seperti ini kepada anak-anak muda ni yang menjadi, dia dah jadi angan-angan pula bila membandingkan, tengok kehidupan orang lain. Mana yang bagus-bagus, mana yang memudaratkan, terus jadi depresi. Apa pendapat Cik? Sukar soalan ini. Tapi betul tak kan? Kalau nak kata pantau filter semua ni kita boleh cakap. But the reality is kena letak value dalam anak kita bahawa kalaulah bapa orang lain boleh bawa anak dia naik yacht, tak semestinya semua bapa kena bawa anak naik yacht. Betul. Kadang-kadang bapa buat buaian dekat belakang rumah, cantik-cantik hias dengan bunga yang mak dia petik.
boleh bawa kebahagiaan yang lebih. Meaning tu, makna. Ya. Betul. So, kita ukur kebahagiaan ni saya rasa kena tanya orang yang lebih tu. Tapi bagi saya, letak value dalam budak-budak tu. Itu saya sangat suka. penting. Cantik jawapan tu. Sebab itu sebenarnya yang boleh membuatkan mereka ni bawa diri ke mana saja mereka pergi kan. Ya. Cik Fazli, tolong Cik yang tadi tu. Maknanya betul. Saya rasa Cik Fazli pernah dengar. Saya rasa Menarik. kita bagi ulasan lanjut lah. Tak, sebenarnya menarik sebab kita ni memang ada impian dalam hidup. Dan kita memang nak capai impian kita. Kenapa kita nak capai impian kita? Sebab kita rasa impian tu adalah yang terbaik untuk kita. Kita rasa kita akan bahagia dengan impian tersebut. Bila kita capai, kita akan bahagia. Cuma macam yang saya sebut tadi lah, kalau hedonia ni sifatnya pleasure kan. Bila kita capai, berapa lama kita akan rasa bahagia? Kan? So, macam beli kereta lah. Impian nak beli kereta kan. Beli kereta satu jenama mahal lah. RR lah contohlah kan. Tak nak sebut dah sebab tak sponsor kan. Jadi, bila kita beli, hari pertama memang kita rasa hari-hari nak ambil gambar lah. Kan? Masuk hari kedua, seminggu kemudian, sebulan kemudian. Betul. Bertahun kemudian. So, rasa tu akan rasa biasa. Jadi, sebab itu pada saya, paling penting, dia akan jadi bermakna balik bila tau. Bila orang tegur, kau beli kereta baru, rasa balik. Naik balik. Tapi tingkatan yang lebih tinggi nak rasa bahagia dengan apa yang kita capai adalah apabila kita buat program nak ajak anak yatim naik kereta kita tu sama-sama dan mereka bergembira. Itulah kebahagiaan yang sebenar. Melihat orang lain bahagia. Melihat orang lain bahagia. Sebenarnya dalam kehidupan kita dari segi psikologi pun banyak melihat dari sudut apa tahu. Membahagiakan orang lain untuk kita rasa bahagia. Sebenarnya. Kita boleh ambil impian orang lain sebagai kita punya benchmark, motivasi kita nak capai. Nak usaha. Tetapi jangan letakkan itu sebagai segala-galanya. Bila kita tak mampu capai, sebab kita tak tengok Nabila Razali, Ki, mereka capai apa yang mereka ada sekarang. Kesusahannya lagi banyak daripada apa yang kita nampak kebahagiaannya. Ya. Kita tahu cabaran tu Hari kan. ni memang senyum kan. Sebelum ni. Tapi mungkin kita boleh kata berapa banyak tangisan dalam bilik air sambil buat kereta kan. Yang orang tak tahu. Yang orang tak tahu. Jadi kadang-kadang kita mengimpikan impian orang tu hanya berdasarkan kita melihat senyuman dia, kejayaan dia. Tapi kita tak tahu apa proses yang berlaku. Dan kadang-kadang kenapa kita tak berjaya ikut capai apa yang dicapai oleh orang lain? Kerana kita tak tahan melalui kesusahan yang dilalui oleh orang lain tu. Sehingga mereka capai, kita tak boleh nak lalu, tak tahan. Maka kita mungkin tak capai apa yang mereka lalu. Itu satu. Yang dua, soal rezeki. Sebab itu antara nak bahagia ni, cara nak bahagia ni, saya sangat suka bila Nabila sebut tentang syukur. Syukur ni sifatnya bukan pasif. Dia bukan apa yang ada, syukurlah. Makan tak hari ni? Tak makan. Kenapa tak ada duit? Syukurlah. Ya. Usaha. Dia mesti bersifat, sifatnya proaktif. Maknanya kita bersyukur, kita dah usaha, dah tak ada, itu saja yang ada. Maka syukurlah apa yang ada. Kan? Dan hari ini sebenarnya, kalau kita nak bersyukur, banyak perkara yang jauh boleh kita syukuri berbanding dengan apa yang kita duk sibuk nak kejar sebenarnya. Ya. Tetapi bukannya dengan bersyukur kita jadi tak berusaha nak kejar. Tak. Betul. So pada saya kena tengok banyak sudut, banyak perkara. Rasa Bagus kita berkawan. Tapi dia punya kunci dia tu lah, syukur dan juga berusaha. Usaha tadi tu lah. Okey, baik. Ini daripada Amin Nuruddin, penonton setia wanita hari ini ni. Amin, terima kasih Amin. Okey, Amin ada komennya di mana Amin mengatakan kebahagiaan ni dapat dicapai bukan atas dasar kemewahan sahaja. Jika kita ada kawan-kawan dan keluarga yang baik, sentiasa suportif dan berada bersama ketika waktu sukar dan senang juga membahagiakan. Betul. Sebab kalau ada kemewahan yang kita ukirkan daripada bahagia kan, kadang-kadang ada orang bahagia kawan. dengan masa. Awak, saya kawan awak bahagia kan? Boleh lah. Boleh lah. Saya nak tanya Bella, kalau dulu masa kita muda-muda kan, kita punya angan-angan, cita-cita kita mungkin lain. Bila kita dah kahwin, kita dah ada anak, kebahagiaan yang kita ukur tu sebenarnya lain pula. Betul, untuk sekarang ini, berbeza-beza. apakah bahagia yang anda lihat dalam kehidupan? Bahagia melihat suami bahagia. Kalau tengok Bella share dekat TikTok kan, kadang-kadang konten-konten dengan suami kan, kat bawah tu bestnya kalau suami saya ni ada juga macam tu. Dia melihat kebahagiaan. Bagi Bella itu perkongsian yang macam saya sajalah gede-gede kan. Tapi tidaklah Bella nak nak menunjukkan kebahagiaan rumah tangga kita sampai buat apa yang kita suka. Bagi Bella itu saja-saja kan kita buat social media untuk kepuasan hati sendiri. Tapi itulah kadang-kadang ada orang cakap pula, janganlah tunjuk kebahagiaan rumah tangga ke orang, nanti penyakit ain dan sebagainya. Jadi benda tu pun agak orang kata merisaukan jugalah. Kita beringat-ingat jugalah. Tapi macam Bella sekarang, kalau dulu kebahagiaan Bella tu lain kan, kita dapat award ke, kita dapat perform di pentas yang besar. And then bila dah
bila dah berkahwin tu kebahagiaan dia lain pula. Jadi macam sekarang alhamdulillah Bella bakal menimang cahaya mata. Jadi itu kebahagiaan yang akan datang. Jadi itu pun Bella rasa buat masa sekarang ni itu kebahagiaan yang paling terbesar lah untuk Bella. Yang Bella bersyukur Dia tak pakai sangat baju besar. alhamdulillah. Tak apa kan. Jadi as years goes by, kebahagiaan itu berubah. Kalau dulu kita nak bag ni kan, kita nak perform kat sini, semua Bella dah macam alhamdulillah dah dapat dah. Macam sekarang ni lebih kepada apa yang ada kan, bersyukur je. Sihat insya-Allah. Bella pun sekarang Bella rasa Bella kena galas tanggungjawab yang sangat besar di mana Bella harus mendidik insya-Allah anak Bella nanti untuk sentiasa bersyukur, untuk tidak terbawa-bawa dengan social media sekarang ni kan. Jadi Bella tengok pun dengan keadaan sekarang ni macam-macam ada. Bella pun risau juga nak jadi mak ni bukannya bagi makan ajar jalan je kan, tapi nak didik dia supaya dia tahu value tu. Macam Cik cakap tadi, kalau dia naik kapal terbang, tak semua orang boleh naik kapal terbang. Jadi benda tu yang kita nak kena didik lah generasi akan datang ni. Antara contoh ibu misalnya ibu terbaik ni jaga. Itulah, boleh minta tips nanti. Okey, Cik, seterusnya lah. Okey, kalau saya selalu bila dengar bahagiamu, impianku, saya rasa macam bukanlah macam negatif, tapi macam kenapa kita nak mengimpikan kebahagiaan orang lain sedangkan kita ada kebahagiaan kita. Jadi dia punya kata kunci dia adalah bersyukur. Jadi Cik sendiri, kalau kita ni nak tengok hidup orang lain, kita akan sentiasa rasa tak cukup. Betul. Jadi macam mana kita nak mendidik diri kita supaya rasa bahagia? Ada satu target yang kita nak. Okey. Set target yang realistik, short term, long term. Apa yang kita boleh capai dalam setahun, apa yang kita boleh capai dalam 10 tahun, be realistic. Fokuskan sikit, ambil masa untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ambil masa berjam, 8 jam terus binge watch episod-episod yang apa semua boleh. Okey. Ambil sejam just to fokus tengok apa kita nak buat kan. Ini yang 40-an ke atas lah. 27 dulu tak ada fikir macam ni. Betul. 27 dulu fikir, macam mana nak jadi rockstar, macam mana nak jadi Kan? Sekarang macam nak jadi daddy cool. Okey, tapi perlu atau tidak Cik sebenarnya support system untuk dalam perjalanan proses mengejar bahagia tu? Kita tak boleh minta support system. tak boleh? Maknanya kita kena kuatkan diri. Support system yang ada sangat-sangat bersyukur and appreciate those around you. Kita nak pergi cakap kat abang kita ke, kakak kita ke, kawan kita ke, kita tak ada hak nak minta. Diorang ada life diorang sendiri. So kita letak balik, kita push as Diri much kita. yang kita boleh. Dan kalau kita baik dengan keluarga kita, kita baik dengan semua orang, insyaAllah support Datang system sendiri. tu akan ada. Dan saya itu suka yang kita tu. kena Betul, hargai. Betul lah. Okey, Cik Fazli, minta maaf mereka minta seringkas sepadatnya tetapi penuh bermakna untuk kita menyimpulkan topik kita hari ini. Bahagia ni bukan tentang apa yang kita capai, apa yang ada di sekeliling kita, apa yang kita nak semata-mata. Tetapi adalah bagaimana kita menanggapi ataupun kita menerima apa sahaja yang ada di sekeliling kita pada waktu ini, saat ini, ketika ini. Itu saja sebenarnya. Dan satu, jadi maknanya kalau contoh kita ada suami yang inilah keadaan dia. Saiznya bulat tapi penyayang. Hargailah kepenyayangan dia. Kan? Ataupun dia baik tapi tak kaya. Maka hargailah kebaikan dia. Okey. Sebab kalau kita melihat kepada kekurangan, kita akan sentiasa jadi orang yang tak bersyukur. Betul. Satu. Yang kedua, nak tak nak hati ni berbolak-balik. Tetap apa jua keadaan, kita kena minta dengan Allah supaya Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, rasa tenang dan bahagia. Walaupun keadaan orang luar tengok, ya Allah kalau aku jadi engkau, aku dah lama dah minta cerai ke, aku dah lama dah keluar daripada keadaan itu. Tapi selagi kita minta dengan Allah, Allah bagi dan rasa tenang, bahagia, maka itulah dia. Ya. Tapi tidak bermakna macam saya sebut tadi sifatnya pasif, maknanya kalau kena pukul kena biar, tidak, tetapi kena berusaha lah. Cuma syaratnya minta Allah berikan ketenangan dan kebahagiaan pada kita walaupun keadaan kita ni kalau dibandingkan orang lain agak sukar dan susah. Yang ketiga, jangan terlalu membanding-bandingkan. Sebab itu hidup yang orang paling lain penting. hidup dia, Ya. hidup kita. Ya. Kita masuk kubur, dia tak bisa masuk campur. Kan? So masing-masing punya cara, masing-masing punya kebahagiaan, tapi dengan syaratnya semuanya patuh syariah, maka itu okey. Patuh Betul. syariah. Okey, Allah lengkap dia punya rumusan berkenaan dengan topik yang kita bawakan hari ini. Saya rasa untuk kita terus bangga dengan diri kita sendiri dan juga kita bahagiakan diri kita sendiri. Itu yang paling penting Bangga sebenarnya. diri ya. Dengan cara yang betul. Okey,